Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah dalam Al-Quran siri yang ke-15. Kita sambung surah Al-Ma'idah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah fa'asbaha minal khasirin. Nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Ni nafsu siapa? Nafsu Qabil. Nafsu Qabil tu telah mendorong sehingga dia tergamak membunuh adiknya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Maka dia pun membunuh adiknya. Fa asbaha minal khasirin. Maka jadilah dia termasuk dalam golongan orang yang rugi. Saudara yang dihormati sekalian, Qabil ni dia telah dinasihati oleh Habil. Habil kata, jangan bunuhlah. Kalau kamu nak bunuh aku tak mau lawan. Aku tak mau lawan. Kenapa? Kerana membunuh tu berdosa. Jadi dia pun janganlah. Dia kata kepada abang dia Qabil, janganlah bunuh. Ini ilmu yang dah ada kepada anak-anak Nabi Adam. Maknanya Allah melarang membunuh dan mereka tak mahu. Habil tak mau bunuh dan dia nasihat abang dia supaya jangan bunuh dia. Tapi nafsu telah membuatkan Qabil tu meluap-luap, nak bunuh sangat, sehingga dia tergamak nak bunuh. Kan? Kenapa? Kerana nafsu dia. Nafsu ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia mendorong kita melakukan kejahatan. Seperti mana kata Nabi Yusuf, Allah Ta'ala cerita ataupun wahyukan dalam surah Yusuf ayat 53. Nabi Yusuf berkata, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kamu melakukan kejahatan. Menyuruh melakukan kejahatan. Ini sifat nafsu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapat rahmat daripada Tuhanku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tuan-tuan, jadi nafsu ni macam itulah. Sebab tu nafsu kita dia akan suruh buat jahat, kecuali kita dapat kawal. Sebab itu kita kena berjihad lawan nafsu. Kena jihad lawan nafsu. Dalam satu kuliah masa saya mengaji dulu, Ustaz Fazil Nur, dia kata nak lawan nafsu tu ada 4 langkah. Langkah pertama mengaji. Jadi menuntut ilmu. Sebab nak lawan nafsu bukan boleh lawan dengan pedang, dengan pisau, dengan senapan, dengan pistol. Jadi dia kena lawan dengan ilmu. Lawan dengan ilmu. Jadi kena tuntut ilmu. Kena tuntut ilmu. Yang kedua, kata Allahyarham Ustaz Fadil, yang kedua dia kena beramal dengan ilmu tu. Dia kena beramal dengan ilmu tu. Yang ketiga, dia kena menyampaikan ilmu yang dia belajar. Kemudian yang keempat, dia kena bersabar. Itu langkah, 4 langkah lawan nafsu yang Ustaz Fadil petik daripada kitab Zadul Ma'ad. Jadi apabila kita lawan, nafsu tu akan berubah, jadi dia akan menyuruh kita melakukan kebaikan. Jadi kena mengkajilah. Kita mengaji macam mana nak sabar. Kita mengaji
macam mana nak ikhlas. Kita mengaji supaya amalan-amalan kita tu tidak riak. Macam mana tak jadi orang yang riak. Tidak ujub. Tak jadi ego. Kasih sesama manusia. Tidak menghukum orang. Takfiri. Hukum kawan kafir. Hukum munafik lah. Hukum al-kazab lah. Macam-macam lah. Jadi kita cuci. Kita cuci nafsu kita. Kita lawan nafsu kita, kita didik nafsu kita supaya jadi elok. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul A'la, Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Suci dirinya, cuci nafsu lah. Cuci jiwa dia tu. Cuci jiwa dia. Suci diri. Iaitu dengan cara wa zakarasma rabbih, dia berzikir dengan menyebut nama Tuhannya, fasalla, dan maka dia pun sembahyang. Maknanya berzikir banyak-banyak, sembahyang sunat, apa semua lagi, di antara kita nak cuci nafsu kita. Dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya. Di antaranya menyucikan diri itu banyaklah cara dia kan. Tapi di antara salah satunya ialah dia nafsu dia tu dia kontrol. Jadi apabila kalau Qabil dia kontrol nafsu dia, maka dia taklah tergamak membunuh Habil, adik dia. Tetapi dia tak kawal, maka nafsu itu mendorong dia melakukan pembunuhan. Sedangkan bunuh itu berdosa, di antara dosa-dosa besar. Dosa besar. Qabil ni dia nak bunuh adik dia. Bukan kata hari tu dia boleh bunuh, adik dia pun lari mengelak. Sampai satu hari dia jumpa adik dia ni, Habil ni, tidur berbantalkan batu. Dia ambil batu. Tu tergamak tu. Nafsu dia ni telah mendorong dia melakukan pembunuhan. Dia ambil batu pula, dia hempak atas kepala adik dia. Maka pecahlah kepala tu dan wafatlah Habil. Kerana dibunuh oleh abangnya sendiri. Jadi bunuh ni satu dosa besar. Satu dosa besar yang mana akan menyebabkan seorang tu masuk neraka. Fa asbaha minal khasirin. Maka jadilah Qabil tu salah satu daripada orang yang rugi. Orang yang rugi ni ialah orang yang masuk neraka. Sebab kita ni Allah Ta'ala nak masuk surga semuanya. Tapi kerana dia buat zalim kepada diri dia sendiri, dia dah rugi, menyebabkan dia akan masuk dalam neraka. Di antara nak masuk neraka, orang yang masuk neraka ni ialah pembunuh. Pembunuh. Sebab bunuh ni di antara dosa-dosa besar. Yang mana Allah Ta'ala gambarkan besarnya dosa ni dalam surah Al-Ma'idah juga, ayat 32. Ayat tu panjang lah. Saya ambil yang kata bunuh orang ni. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, membunuh seorang saja, tanpa alasan, tanpa alasan yang membolehkan dia membunuh tu, ataupun orang tu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya, manusia seluruhnya. Itu ada dosa membunuh ni. Maknanya seolah-olah dia bunuh semua manusia. Tuan-tuan, itu dosa bunuh. Sebab itu kita kena kawal lah. Kena kawal diri kita. Janganlah jadi pembunuh. Jangan jadi pembunuh. Bunuh ni hanya dibenarkan beberapa perkara saja, di antaranya dalam perang. Bolehlah kita bunuh. Sebab kalau kita tak bunuh musuh kita akan membunuh kita. Kan?
ataupun dia kerja di mahkamah dalam dalam urusan bunuh orang salah ni, orang yang telah dihukum bunuh, tu dia bolehlah dia melakukan pembunuhan. Atau orang perempuan yang nak jaga maruahnya, umpamanya dia nak dirogol, dia lawan sampai membunuh orang yang nak rogol tu, jadi maknanya dibolehkan. Jadi bukan kata dengan bukan sengaja lah, maknanya dia pertahan diri. Dia pertahan diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jadi apabila Qabil dah bunuh Habil, maka dia pun jadilah orang yang rugi, jadi ahli neraka. InsyaAllah kita sambung dalam siri 16, kita baca bagaimana Qabil mengkebumikan adiknya. Wallahu a'lam.